Yang berhormat Tuan Muhammad Azmi bin Ali Gombak. Yang di-Pertua, saya kemukakan soalan nombor 2. Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya menjawab pertanyaan Yang Berhormat daripada Gombak bersekali dengan 17 lagi pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Rembau dan Yang Berhormat Tumpat bertarikh 10 Oktober 2012, Yang Berhormat Sri Gading bertarikh 15 Oktober 2012, Yang Berhormat Dungun bertarikh 16 Oktober 2012, Yang Berhormat Kelabakan dan Yang Berhormat Parit Buntar bertarikh 18 Oktober, Yang Berhormat Tangga Batu dan Yang Berhormat Arau bertarikh 24 Oktober, Yang Berhormat Silam dan Yang Berhormat Bacu bertarikh 29 Oktober, Yang Berhormat Kinabatangan bertarikh 1 November, Yang Berhormat Baling bertarikh 5 November, Yang Berhormat Paya Besar dan Yang Berhormat Kuala Krai bertarikh 6 November, Yang Berhormat Setiu dan Yang Berhormat Macang bertarikh 8 November, dan Yang Berhormat Libaran bertarikh 20 November kerana pertanyaan-pertanyaan tersebut menyentuh mengenai isu yang sama. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat di atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan. Tan Sri Yang di-Pertua, dasar tidak campur tangan dalam urusan dalaman sesebuah negara merupakan salah satu prinsip utama didukung oleh Malaysia dalam pengendalian urusan hubungan antarabangsa. Malaysia sentiasa mengekalkan dasar tersebut yang memberi pengiktirafan serta penghormatan kepada kedaulatan sesebuah negara seperti mana kita mengharapkan kedaulatan negara ini dihormati oleh negara lain. Dasar luar Malaysia di dalam kejadian konflik perkauman yang tercetus negeri Rakhine di Myanmar pada Jun 2012 juga adalah jelas dan konsisten. Malaysia telah mengambil pendirian dan langkah atau tindakan yang sejajar dengan dasar tersebut. Dalam hal ini, Malaysia di antara lain telah melahirkan kebimbangan di atas kejadian tersebut, terutamanya kepada keadaan dan kesejahteraan penduduk Rakhine yang telah terjejas akibat kehilangan tempat tinggal berikutan perbalahan etnik yang telah menular sewaktu itu, seperti yang dinyatakan di dalam akhbar oleh Kementerian Luar Negeri pada 17 Jun 2012. Di samping itu, saya juga telah menghubungi Menteri Luar Myanmar melalui telefon untuk sekali lagi merakamkan sokongan dan kesediaan Malaysia untuk menghulurkan bantuan kepada Myanmar seperti yang terkandung dalam kenyataan akhbar pada 20 Jun 2012. Saya turut menyampaikan simpati negara ini kepada kerajaan dan rakyat Myanmar di atas kejadian konflik tersebut serta menyatakan sokongan dan keyakinan terhadap keupayaan kerajaan Myanmar di bawah kepimpinan Tuan Yang Terutama Presiden Thein Sein dalam menamatkan konflik tersebut. Malaysia merupakan salah satu negara yang terawal dan juga negara ASEAN yang pertama membuat kenyataan berhubung konflik perkauman ini. Di atas rasa tanggungjawab dan semangat kejiranan di kalangan anggota keluarga ASEAN, Malaysia turut menawarkan diri untuk membantu Myanmar dengan menyatakan kesediaan untuk menghulur bantuan kemanusiaan bagi tujuan meringankan beban kerajaan Myanmar di dalam menangani krisis yang dialami. Tawaran bantuan kemanusiaan oleh Malaysia juga tidak bersyarat dan bersifat diskriminatif, memandangkan mangsa-mangsa situasi kejadian ini terdiri lebih daripada satu kumpulan etnik. Kerajaan sentiasa dimaklumkan mengenai keadaan semasa di Rakhine oleh pejabat perwakilan Malaysia di Yangon. Kerajaan Myanmar di pelbagai peringkat juga turut memaklumkan secara langsung kepada kerajaan Malaysia akan perkembangan yang berlaku di Rakhine. Penganjuran lawatan tinjauan ke kawasan-kawasan yang terlibat di dalam kejadian konflik ini bagi perwakilan-perwakilan asing di Yangon serta kerjasama yang diberikan kepada penasihat khas Setiausaha Agong PBB mengenai isu Myanmar dengan membenarkan beliau menyertai lawatan tersebut untuk melihat keadaan sebenar di Rakhine jelas menunjukkan ketulusan dan kesungguhan Myanmar dalam menangani kemelut yang dihadapi kepada masyarakat antarabangsa. Tan Sri Yang di-Pertua sebagai sebuah negara rakan ASEAN kepada Myanmar dan negara Islam yang berpegang kepada prinsip dan nilai-nilai yang ditekankan di dalam Islam, Malaysia mempunyai tanggungjawab untuk memastikan sesuatu perkara yang dibincangkan di dalam pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia seperti ASEAN dan OIC adalah mengikut fakta yang tepat serta penyederhanaan pandangan ekstrim tidak berasaskan agar ketetapan yang diambil berhubung sesuatu perkara adalah adil dan saksama kepada negara yang berkenaan. ASEAN telah mengeluarkan kenyataan Menteri-Menteri Luar ASEAN berhubung perkembangan di Rakhine pada 17 Ogos 2012
yang seiring dengan pendirian negara, iaitu menyokong langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan Myanmar dalam usaha untuk mengembalikan semula keamanan dan kestabilan di Rakhine serta menyatakan kesediaan untuk menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan oleh kerajaan Myanmar. Ini adalah selaras dengan prinsip ASEAN sebagai sebuah organisasi yang tidak mencampuri urusan dalaman negara-negara ahli. Malahan, tindakan ini juga adalah selaras dengan amalan ASEAN untuk mengadakan perhubungan yang membina dengan izin constructive engagement dalam bersama-sama mencari penyelesaian sesuatu isu yang melibatkan salah satu negara anggota ASEAN. Manakala di sisi keempat sidang kemuncak luar biasa Pertubuhan Kerajaan Islam OIC di Mekah pada 14 dan 15 Ogos 2012, Malaysia mengalung-alungkan undangan kerajaan Myanmar kepada Setiausaha Agung OIC, Tuan Yang Terutama Profesor Tan Sri Ikmaluddin Ihsanoglu untuk mengadakan lawatan ke Myanmar dan melihat sendiri keadaan di Rakhine bagi membuat penilaian berhubung bantuan yang diperlukan oleh kaum Rohingya. Ini dilihat dapat memberi peluang kepada pertubuhan OIC untuk mengesahkan laporan-laporan yang diterima dengan keadaan sebenar yang berlaku di Rakhine. Sidang kemuncak luar biasa OIC ini juga telah bersetuju menubuhkan satu kumpulan hubungan dengan izin kontak grup OIC mengenai Muslim Rohingya. Pada 26 September 2012, kumpulan hubungan OIC ini telah mengadakan mesyuarat pertamanya di New York dan telah membincangkan mengenai situasi terkini di wilayah bergolak Rakhine di Myanmar dan usaha-usaha yang telah dan akan dijalankan oleh OIC bagi membantu menangani permasalahan kaum Muslim Rohingya di negara itu. Semasa mesyuarat ini, Malaysia telah menyarankan agar bantuan kemanusiaan bukan sahaja diberikan kepada kaum Muslim di wilayah Rakhine tetapi juga kepada kaum penganut Buddha dan langkah ini dipercaya akan dapat merapatkan jurang perkaman di antara kedua belah pihak. Agak berlainan dengan isu berkaitan Syria pula, di sesi keempat sidang kemuncak luar biasa OIC, Malaysia bersama-sama ahli anggota OIC yang lain telah menyokong keputusan untuk menggantung keahlian OIC, keahlian Syria di dalam organisasi tersebut berikutan konflik yang semakin meruncing. Keputusan ini adalah sebagai tindakan simbolik untuk menghantar mesej yang jelas kepada kerajaan Syria mengenai keperluan untuk mengambil langkah-langkah menghentikan peperangan saudara di Syria dan seterusnya mencari penyelesaian kepada krisis negara tersebut. Tan Sri Yang Ketua kembali pada Rakhine. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam konflik di Rakhine memberi perhatian khusus terhadap situasi hak asasi manusia di Myanmar, khususnya melalui agensi PBB iaitu Majlis Hak Asasi Manusia UNCHR yang berpusat di Geneva. Pelapor khas PBB yang juga telah mengadakan lawatan ke kawasan-kawasan terlibat di Rakhine di dalam membuat penilaian bagi menentukan bantuan yang diperlukan oleh Myanmar. Di samping itu, PBB menerusi UNOCHA, United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs, dan agensi khas PBB iaitu World Food Program turut memainkan peran sebagai penyelaras bantuan kemanusiaan kepada Myanmar. Malaysia sebagai ahli Majlis Hak Asasi Manusia PBB terlibat dalam proses membuat keputusan di majlis tersebut telah diputuskan secara sebulat suara bagi menyokong usaha-usaha kerajaan Myanmar ke arah pendemokrasian negara tersebut. Tan Sri Yang Ketua, di dalam isu pelarian Rohingya, Malaysia merupakan salah sebuah negara yang menjadi tumpuan kepada pelarian Rohingya. Keadaan di dalaman di Myanmar serta keinginan untuk mencari peluang dan taraf kehidupan yang lebih baik memaksa mereka untuk meninggalkan tanah air mereka. Kestabilan ekonomi dan politik serta keamanan di Malaysia menjadi faktor utama yang mendorong penghijraan pelarian-pelarian untuk mendapatkan perlindungan di Malaysia yang juga dilihat sebagai sebuah negara Islam yang prihatin dan progresif, terutama bagi pelarian kaum Rohingya. Malaysia masih memantau perkembangan di Rakhine dan akan terus mengambil tindakan-tindakan wajar dengan kerjasama dengan kerajaan Myanmar dan juga menerusi pertubuhan-pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Malaysia seperti ASEAN, OIC dan PBB tanpa mengabaikan prinsip tidak campur tangan dalam dalaman negara Myanmar demi kepentingan negara serta keamanan dan keharmonian di rantau ini. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang Ketua, pertama saya menghargai di atas kesediaan Yang Berhormat Menteri sendiri tampil untuk menjawab soalan yang amat penting ini.
Tan Sri Yang Di-Pertua, masalah Rohingya ini adalah isu hak kerakyatan, dan etnik Rohingya ini adalah rakyat Myanmar yang sah. Saya ingin mendapat maklumat daripada Kementerian dan Yang Berhormat Menteri sendiri, adakah terdapat sebarang bentuk perintah ataupun dikri yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah junta tentera sehingga menidakkan kerakyatan etnik Rohingya dalam beberapa tahun sebelum ini. Sekiranya ini berlaku, maka ianya dengan jelas telah melanggar prinsip yang keempat dalam ASEAN Charter. Dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua, ASEAN Charter prinsip yang keempat menyatakan upholding international law with respect to human rights, social justice and multilateral trade. Walaupun Yang Berhormat Menteri telah menyatakan tadi bahawa Malaysia berpegang kepada prinsip yang kedua, iaitu non-interference dan sekadar memberikan bantuan kemanusiaan, namun persoalan yang ingin saya kemukakan kepada Yang Berhormat Menteri, apakah usaha-usaha yang lebih proaktif yang diambil oleh Malaysia bersama-sama ASEAN untuk memastikan hak kerakyatan etnik Rohingya ini dapat dipelihara selaras dengan prinsip yang keempat dalam ASEAN Charter. Yang keduanya, Tan Sri Yang Di-Pertua, tindakan menindas dan meminggirkan etnik Rohingya ini berkemungkinan akan membenihkan elemen-elemen ekstremisme, khususnya sekiranya mereka ini direkrut dan dilatih oleh puak-puak ekstremis untuk melancarkan aktiviti keganasan di rantau ini. Maka persoalannya, apakah usaha yang diambil oleh Malaysia bersama-sama dengan ASEAN untuk menjamin dan membendung gejala terorisme di negara-negara ahli, dan ini juga selaras dengan prinsip yang terkandung dalam ASEAN Charter. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Gombak. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat tadi, ada perlunya kita mengimbau sejarah latar belakang etnik Rohingya. Sehingga 1947, penduduk Arakan, kini negeri Rakhine, Myanmar, dianggap sebagai sebahagian daripada Empire British ketika itu. Sesungguh pun demikian, pada tahun 1947, sempadan antarabangsa Burma-Pakistan dipersetujui oleh setelah kemerdekaan India dan Pakistan dan British meletakkan negeri Rakhine sebagai sebahagian daripada Burma. Setelah Burma sendiri mencapai kemerdekaan pada tahun 1948, penduduk Arakan dianggap sebagai warga negara Burma menurut Citizenship Act 1948 atau 1948 negara itu. Sesungguh pun demikian, pada tahun 1982, pemerintah Myanmar memperkenalkan Undang-Undang Nationality Law 1982 yang menafikan hak kewarganegaraan terhadap etnik Rohingya. Ini berdasarkan persepsi pemerintahan Myanmar serta juga majoriti kaum-kaum lain di Myanmar bahawa golongan etnik Rohingya adalah kaum pendatang dan berketurunan Bengali yang di bawah masuk oleh pemerintah British sebagai buruh kasar. Dan oleh itu, sebelum konflik yang berlaku pada Jun 2012 lagi, perselisihan faham di antara kumpulan etnik di Rakhine juga pernah terjadi pada tahun-tahun 1941, 54, 87 dan 1999. Sesungguh pun demikian, tiada langkah bagi menyelesaikan konflik diambil oleh kerajaan Myanmar. Hasilnya, kedua-dua masyarakat beragama Buddha dan di Rakhine dan Muslim Bengali Rohingya terus menyimpan prasangka buruk di antara satu dengan lain. Pada tahun 90-an juga menyaksikan golongan etnik Rohingya berpindah melarikan diri ke Rakhine berikutan penindasan pemerintahan Myanmar. Kebanyakan etnik Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia dan Thailand. Di Malaysia, etnik Rohingya kebanyakannya menetap di Selangor, Penang, Pulau Pinang, Kedah, Johor, Kelantan, Terengganu dan Kuala Lumpur. Untuk menjawab soalan Yang Berhormat tentang usaha negara-negara ASEAN yang memang dasar ASEAN menghormati kedaulatan negara, terutama sekali negara-negara ASEAN
Dan oleh itu kita cara mengambil satu pendekatan yang terbaik mengikut nilai-nilai ASEAN, di mana hubungan yang erat di antara semua negara ASEAN, kita telah pun mengemukakan keruncingan kita terhadap apa yang berlaku. Dan kita meminta supaya kerajaan Myanmar mengambil tindakan yang segera untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Dan saya juga turut bimbang dengan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat dari Gombak tentang elemen ekstremisme itu kalau sekiranya kita tidak dapat membendung masalah itu. Jadi kita telah menekankan bahawa yang penting sekali keadaan di Rakhine itu stabil dan mereka menerima bantuan-bantuan yang sewajarnya supaya mereka tidak akan terusir atau berlari ataupun berhijrah ke negara-negara lain. Dan kalau ianya tidak dapat bantuan ataupun bimbingan daripada negara-negara termasuk negara-negara dunia, kan kemungkinan akan berlaku elemen ekstremisme oleh kerana mereka tertekan. Dan inilah di antaranya yang kita prihatin, yang tindakan yang diambil oleh ASEAN supaya perkara ini tidak berlaku. Oleh kerana kalau sekiranya yang berlaku, negara-negara yang utama akan mengalami akibat ini adalah negara ASEAN. Terima kasih. Maran.